Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadur Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita mengucapkan terima kasih kepada Allah kita dapat bertemu pada hari ini. Saya mohon maafan kelewatan tadi, tapi saya tak cadarlah kita baca lewat. Mungkin kita habis pukul 10.30, kita baca lebih kurang sejam itu kita pulang. Sebab kita terlewat hari ini. Hari ini kita akan masuk kepada masalah baru, allazi yadkhulu fil amri wan nahyi wa ma la yadkhulu. Kalau ingat masa kita hafal matan dulu, allazi yadkhulu fil amri wan nahyi wa man la yadkhulu. Di sini didatangkan nuskhah wa ma la yadkhulu. Maknanya dalam tajuk ni kita akan mengenal berkenalan siapakah dia mukallaf. Siapakah dia mukallaf, iaitu orang yang layak menerima tanggungjawab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kanak-kanak menerima tanggungjawab? Adakah orang gila menerima tanggungjawab? Orang Islam menerima tanggungjawab atau tidak? Kalau kanak-kanak, kalau bukan Islam pula macam mana? Ini tajuk dia. Maknanya kita mudah ceritanya, siapakah dia al-mukallaf? Siapakah dia al-mukallaf? Qala rahimahullahu azza wa jalla, allazi yadkhulu fil amri wan nahyi wa man la yadkhulu. Yang masuk di dalam perintah dan larangan. Masuk di dalam perintah dan larangan. Orang yang berhak menerima perintah dan juga larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma la yadkhulu. Digunakan kalimah ma, dan apa sahaja perkara lain yang tidak masuk di dalam perintah dan juga larangan. Jadi kita ingat-ingat dulu, kalau man lil aqil wa ma li ghairi aqil. Man, mari kita kata sesiapalah. Terjemah Melayu kita kata sesiapa, iaitu orang yang manusia lah istilahnya, orang sesiapa. Tapi kalau apa sahaja, maksudnya dia merujuk kepada li ghairi aqil, selain pada yang berakal. Qala asy-syaikh al-imam Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad Ar-Ru'aini al-Maliki asy-syahir bil Hattabi al-mutawaffa sanata 54 wa 900 min al-hijrati an-nabawiyyah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i qurratil 'aini wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Allazi yadkhulu fil amri wan nahyi wa ma la yadkhulu. Hadhihi tarjamatun. Maknanya petikan yang berbunyi allazi yadkhulu fil amri wan nahyi wa ma la yadkhulu. Ini adalah merupakan tajuk. Hadhihi tarjamatun. Maknanya tarjamatun li hadhil masalah. Jadi kalau cetakan kitab-kitab Arab sekarang ni, tajuk ni kita akan jadikan dia di tengah-tengah lah. Kalau kita tulis itu, dia berada di tengah-tengah. Jadi nak beritahu ini adalah tajuk. Maksudnya tajuk perbahasan kita sekarang ni adalah bicara tentang siapakah orang yang masuk dalam perintah dan larangan, dan apa pula benda yang tidak masuk dalam perintah dan juga larangan. Hadhihi tarjamatun. Maknaha, makna hadhihi tarjamah bayanu man yatanawaluhu khitabut taklif bil amri wan nahyi wa man la yatanawaluhu. Maksud terjemahan ini, maksud tajuk kita ini adalah penerangan tentang siapakah orang yang perintah syarak itu, khitab, perintah untuk melakukan perintah terhadap satu taklifan itu termasuk dengan dia, kena dengan dia, maknanya berkait dengan dia, sama ada dari sudut perintah ataupun larangan.
Siapakah orang yang dia ini terkait padanya perintah ataupun larangan syarak. Dan siapa pula orang yang dia itu tidak termasuk adalah orang yang menerima perintah ataupun larangan daripada syarak. Waqal man qal waqala man Imamul Haramain. Jadi Imam Al-Khattab beritahu, Imamul Haramain sebut allazi yadkhulu fil amri wan nahi wa ma. Ini sebagai nuskah sebagai nuskah waraqah yang lain wa man. Wa qala Imamul Haramain ma la yadkhulu, tak digunakan kalimah man la yadkhulu berdasarkan nuskah ini, tambihan ala anna man lam yadkhul fi khitab at-taklif laysa fi hukmi zawil uqul. Kata Imam Al-Khattab, Imam Al-Haramain sebut ma la yadkhul adalah tambihan, ay li ajli tambih. Beliau sebut ni atas sebab kerana untuk memberikan tambih, peringatan. Peringatan terhadap apa? Peringatan bahawa sesiapa yang dia tak masuk di dalam hukum taklif, maka dia itu bukanlah berada pada hukum orang yang mempunyai akal. Maknanya apabila dia walaupun dia orang, tapi apabila dia bukan mukallaf dengan sebab dia kanak-kanak contoh, atau dia sedang tidur, atau dia memang orang gila, maka orang ini walaupun dia itu dari segi asalnya dia itu adalah akil, tetapi dalam situasi ini di mana hukum tidak kena kepada dia, tidak berkait dengan dia, maka dia ini seperti benda yang tidak bernyawa, seperti kursi meja yang tidak akan dikaitkan dengan sebarang hukum. Hukum hanya kena kepada mukallaf, hukum tidak kena kepada ghair mukallaf. Jadi apabila orang yang dia itu tidak diikat antara dia dengan hukum Allah Ta'ala sebabkan dia ghair mukallaf, maka seakan-akan dia adalah ghairu aqil, ghairu aqil. Sebab tu kata Imam Al-Khattab, sebab itulah Imamul Haramain sebut wama, dan Imam Haramain tak sebut waman. Cuma saya sebut tadi ini nuskhah mata waraqat yang dipegang oleh Imam Al-Khattab. Tapi kalau kita tengok nuskhah lain digunakan kalimah waman, waman la yadkhulu. Cuma kalau tengok nuskhah syarah Imam Mahalli memang wama la yadkhulu. Dan kita pun tahu Imam Al-Khattab menghuraikan syarah Imam Mahalli. Okey, waqal ma la yadkhulu tambihan ala anna ma lam yadkhul fi khitab at-taklif laysa hadha allazi lam yadkhul fi khitab at-taklif laysa huwa fi hukmi zawil uqul. Orang yang dia tak masuk di dalam sebarang tanggungjawab perintah tadi, sebarang tanggungjawab, maka dia tidak termasuk di dalam hukum orang-orang yang mempunyai akal. Sebab tu digunakan kalimah ma, sebab dalam bahasa Arab kita belajar man lil aqil wa ma li ghairi aqil. Okey, kata Imam Al-Khattab seterusnya, yadkhulu fi khitabillahi ta'ala al-mu'minun. Ini sebagai nuskah yang kita hafal dulu, yadkhulu fi amrillahi ta'ala al-mu'minun. Jadi di sana ada nuskah yadkhulu fi amrillah, ada sebagai nuskah yadkhulu fi khitabillah. Yang kita hafal tahun lepas adalah amrillah. Yadkhulu fi khitabillahi ta'ala al-mu'minun. Jadi fa'il kepada yadkhulu adalah al-mu'minun. Yadkhulul mu'minun fi khitabillahi ta'ala. Yadkhulu fi khitabillahi ta'ala al-mu'minun al-mukallafun. Al-mu'minun, orang-orang mukmin yang mukallaf, mereka ini masuk di dalam khitab Allah Subhanahu Wa Taala. Khitab maksudnya kalamullah. Yang dimasukkan di sini adalah kalam Allah yang bersifat hukum. Khitabullahil muta'alliqu bi af'alil mukallafin bil iqtida'i aw at-takhir wa zada ibn al-Hajib aw al-wad'i. Jadi bukan sebab ia berkait dengan khitab
Yang mukallaf berkait dengan khitab, sekiranya khitab itu adalah khitab yang berunsur hukum. Sebab al-hukmu khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin bil iqtida' aw at-takhir aw al-wad'i. Maknanya semua hukum adalah kalam Allah, tapi bukan semua kalam Allah adalah hukum. Jadi dimasukkan dengan yadkhulu fi khitabillah, maksudnya yadkhulu fi hukmillah, yadkhulu fi hukmillahi ta'ala al-mu'minun al-mukallafun. Okey, siapakah pula mukallaf itu? Mukmin yang mukallaf ni siapa? Wa humul aqiluna al-balighuna ghairu sahin. Mukallaf ni adalah orang yang berakal, maknanya bukan orang gila. Kemudian orang yang sampai pada umur baligh, bukan kanak-kanak maksud dia. Kemudian satu lagi ghairus sahin, mereka tidak lalai. Lalai ni sama ada lupa atau pengsan, maknanya hilang sebentar mereka punya kemampuan untuk berfikir tu, disebabkan tidur contohnya, atau disebabkan mereka terlupa. Maka ini semua termasuk di dalam erti kata as-sahi. Kalau orang itu sahi, walaupun dia akil, walaupun dia baligh, tapi dia bukan juga mukallaf. Satu orang yang dia tertidur contoh, dia tidur lepas isyak, dia sedar-sedar dah habis subuh. Sepanjang azan, start pada azan subuh sampai habis waktu subuh tu, adakah dia mukmin? Ya, dia mukmin. Adakah dia seorang yang baligh? Ya. Adakah dia seorang yang akil? Ya, semestinya. Dia bukan orang gila. Tapi masalah dia bukan, dia adalah seorang sahi. Bila dia sahi, maka sahi menyebabkan dia ketika itu tidak dinamakan sebagai mukallaf. Sebab itu hukum tidak dikenakan kepada dia. Kalau hukum kena kepada dia dan dia tak sembahyang, berdosa dia. Maknanya hukum tidak kena kepada dia sebab dia bukan mukallaf ketika itu. Dia bangun saja tidur, datang satu taklif baru, iaitu dia kena qada. Okey. Jadi al-mukallaf adalah al-aqil al-baligh ghairu as-sahi. Itu ta'rif kepada al-mukallaf. Jadi orang mukmin mereka termasuk di dalam kategori orang yang menerima hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan tengok orang bukan Islam macam mana pula. Sebab di sini sebut al-mu'minun, yadkhulu fi khitabillahi ta'ala al-mu'minun. Jadi orang yang bukan Islam macam mana? Kita akan tengok lepas ni. Wa yadkhulul inasu fi khitabiz zukur bi hukmi taba'. Imam Al-Hattab sebut orang perempuan pula dia akan masuk di dalam hukum hakam yang berkait dengan orang lelaki dengan berdasarkan hukum mengikut. Maksud dia adalah tabi', wa tabi'. Okey, at-tabi'u tabi'un, orang yang mengikut dia akan mengikut yang diikut. Jadi Imam Al-Hattab memahami orang perempuan mengikut orang lelaki. Apabila hukum cerita tentang orang lelaki, maknanya yang mengikut orang lelaki juga turut dipertanggungjawabkan dengan hukum. Ini adalah apa yang disebut oleh Imam Al-Hattab. Sebab kadang-kadang perintah Allah SWT tu zahirnya menyebut tentang orang lelaki. Dia khitab dia dalam bentuk memanggil orang lelaki, jamak muzakkar salim contohnya. Okey. Contoh kita biasa dengar tapi itu jamak muzakkar salim tapi boleh juga sebenarnya. Contoh biasa kita dengar talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Di kalimah kullu muslim, maksudnya kalau ikut-ikutnya muslim tu muzakkar, ya kullu muslimin zakarin. Sebab kullu tu dia akan membawa kepada makna umum, semua orang lelaki. Orang perempuan tak kena belajar ke? Dalam dia dipertikaikanlah status hadis ni. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi secara zahirnya muslim berbeza dengan muslimah. Namun apabila muslimah ataupun wanita mengikut lelaki,
Maka apabila kewajipan itu terkena kepada lelaki, dalam contoh ini, maka orang perempuan juga turut dipertanggungjawabkan untuk menuntut ilmu. Kenapa? Tak sebut pun kulli muslimin wa muslimatin. Okey, tak sebut pun wa muslimah. Kita kata kerana al-unsa tabi'ah, al-muannas tabi', masalah at-tabi'ah. Al-unsa tabi'atun wa tabi' tabi'un. Okey, wanita tu dia mengikut orang lelaki, maka yang mengikut dia hendaklah terus mengikut. Jadi apabila dia mengikut orang lelaki, maka apabila orang lelaki wajib menuntut ilmu, maka dengan dia sekali lah wajib untuk menuntut ilmu. Okey, apa yang disebut oleh Imam Al-Hattab ini, bahawa orang perempuan mengikut orang lelaki secara hukum mengikut atas dasar konsep at-tabi'u tabi', ini sebenarnya berlaku pertikaian sikitlah di kalangan ulama usul fiqh. Kalau ikut pendapat yang kuat, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Ghayatul Usul, beliau sebut, kalau kita nak catatlah wal asahhu, qala Syekhul Islam fi Ghayatul Usul. Siapa catat sebagai tambahan. Qala Syekhul Islam fi Ghayatul Usul wal asahhu anna jam'al muzakkar as-salim, anna jam'al muzakkar as-salimi anna jam'al muzakkar as-salima, maaf saya, wal asahhu anna jam'al muzakkar as-salima la yashmaluhunna ay an-nisaa zahiran. Okey, wal asah anna jam'al muzakkar as-salim la yashmaluhunna ay an-nisaa zahiran, wa innama yashmaluhunna biqarinatin. Wa innama yashmaluhunna biqarinatin taghliban lidzukur. Wa innama yashmaluhunna biqarinatin taghliban lidzukur. Waqil yashmaluhunna zahira, waqil yashmaluhunna zahiran, li'annahu lamma kathura fi syar'i musyarakatuhunna lidzukuri fil ahkam aqra' maratan saniyah. Wal asahu anna jam'al muzakkar as-salima la yashmaluhunna ay an-nisa zahira, wa innama yashmaluhunna biqarinatin taghliban lizukur. Wa qil yashmaluhunna zahira li'annahu lamma kasura fi syar'i musyarakatuhun lizukuri fil ahkam ash'ar bi anna syari'a
la yaqsidu asy'ara bi anna syari'a la yaqsidu bi khitabi adh-dhukuri qasra al-ahkam alaihim intaha qasra al-ahkam alaihim. Okey, kalau kita tengok sini, qala Syekhul Islam fi Ghayatul Wusul, wal asahu anna jam'al mudzakkar as-salim la yashmaluhunna ay an-nisa zahira wa innama yashmaluhunna biqarinatin taghliban lidzukur wa qil yashmaluhunna zahira li'annahu lamma kasura fi syar'i musyarakatuhunna lidzukuri fil ahkam asy'ara bi anna syari'a la yaqsidu bi khitabi dzukur qasra al-ahkami alaihim. Jadi kalau kita tengok ucapan Imam Zakaria Al-Ansari di sini, ada dua pendapat dalam isu adakah apabila syarak mendatangkan arahan yang ditujukan kepada lelaki, kepada jamak muzakkar salim, maka adakah hukum hanya kepada orang lelaki tak termasuk orang perempuan atau termasuk sekali dengan orang perempuan? Di sini ada dua mazhab. Mazhab yang paling kuat mengatakan tidak termasuk. Maknanya apabila Allah Ta'ala menyatakan hukum itu merujuk kepada orang lelaki tanpa disebut jamak muannas salim, maka ketika itu hukum hanya berkait dengan orang lelaki. Bila kita boleh kata orang perempuan pun sekali? Kalau ada qarinah. Kalau ada qarinah, maka ketika itu barulah kita kata ketika Allah menyebut hukum kepada orang lelaki yang dimasukkan sekali dengan orang perempuan atas dasar taghliban lizukur, memenangkan, maknanya sebut orang lelaki tapi dimasukkan sekali, sekalilah orang perempuan sekali. Cuma oleh kerana biasanya yang mendapat hukum hakam ni orang lelaki, maka disebut orang lelaki dan dimasukkan sekali adalah perempuan. Mazhab ni kata apa? Mazhab yang pertama ni bagi tahu apabila Allah menyatakan hukum itu kepada orang lelaki, maka orang lelaki sajalah yang dipertanggungjawabkan dengan hukum tersebut. Bila akan masuk orang perempuan? Kalau ada qarinah. Ini mazhab yang pertama. Mazhab yang kedua pula mengatakan apabila datang saja jamak muzakkar salim, termasuklah sekali orang perempuan secara zahir. Kenapa? Kerana syariat biasanya menjadikan hukum hakam lelaki perempuan adalah sekali. Dan bila oleh kerana begitu, bila syariat menyebut hukum kepada orang lelaki, bukanlah syariat bermaksud nak menjadikan hukum hanya kepada golongan lelaki sahaja. Jadi kalau ikut dua pendapat ini, kalam Imam Al-Khattab ni merujuk kepada mazhab yang kedua. Yang saya fahamnya, kalam Imam Al-Khattab yang sebut wa yadkhulul inasu fi khitabiz zukuri bi hukmi taba', maksudnya bi hukmi zahir, ini merujuk kepada mazhab yang kedua. Dan kalau ikut menurut Syekhul Islam Zakaria Ansari, mazhab kedua ni bukan mazhab yang kuat lah. Mazhab yang paling kuat, apabila Allah menyatakan hukum itu dirujuk kepada jamak muzakkar salim, maka ketika itu hukumnya adalah kepada golongan lelaki sahaja. Kalau kita nak kata orang perempuan pun sekali, kena ada qarinah. Okey? Okey. Ada siapa nak tanya soalan? Clear semua? Okey. Qala rahimahullahu azza wa jal, wa amma sahi was-sabiyyu wal majnun fahum ghairu dakhilina fil khitab lintifa'i at-taklifi anhum lianna syarta al-khitabi al-fahmu wa hum ghairu fahimin lil khitab. Adapun orang yang sahi, orang yang kita terjemah kata lalai lah. Lalai disebabkan dia tertidur ke, lalai disebabkan dia terlupa ke,
lalai kerana dia hilang ingatan ke, pitam ke, itu semua dianggap sebagai lalai lah. Begitu juga dengan kanak-kanak kecil yang belum baligh, begitu juga dengan orang gila. Sama ada baligh atau tidak, tapi dia gila. Maka mereka ini tidak termasuk di dalam al-khitab, iaitu tidak termasuk di dalam al-hukm. Khitab dimasukkan sini adalah khitabullahil muta'alliqu bi af'alil mukallafin bil iqtida' bil takhir awil wad'i, iaitu al-hukmu. Maka mereka yang tiga jenis ini, tiga golongan ini tidak masuk di dalam al-khitab. Sebab kenapa? Lintifa'it taklifi anhum, sebab ternafi tanggungjawab daripada mereka. Maksudnya kerana mereka ini bukan orang yang mendapat tanggungjawab. Mungkin orang tanya, kenapa? Kenapa mereka ni tidak diberikan sebarang tanggungjawab oleh Allah? Kata Imam Al-Khattab, li'anna syartat taklif, li'anna syartal khitabi al-fahmu. Kerana syarat al-khitab, syarat mereka ini masuk di dalam hukum hakam syarak, hendaklah mereka ini al-fahmu, syaratnya mereka memiliki kefahaman. Sebab syariat nak suruh buat gini. Kalau dia pun tak faham macam mana dia nak lakukan perintah syarak, maka wahum ghairu fahimina lil khitab. Mereka pula tiga golongan ini termasuk di kalangan orang yang tidak faham kepada al-khitab, iaitu kepada kalamullah yang menuntut mereka untuk melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan atau memberikan pilihan kepada mereka atau gian. Okey, oleh kerana mereka tidak memiliki kemampuan untuk memahami perintah Allah di saat itu, maka mereka tidak dianggap termasuk dalam golongan mukallaf. Kanak-kanak kecil, kita suruh dia sembahyang, mungkin dia boleh ikut, tapi dia pun tak faham lagi. Dia tak dapat faham kenapa kita suruh dia sembahyang. Orang gila lagi susah, kan? Nak suruh dia sembahyang, dia kata kenapa kau sembahyang, aku bukan mukallaf. Kan satu kerja kita nak jawab tu, kan? Ataupun orang tengah tidur, dia tengah tidur, kita gerak dia, ya Allah, tak sedar-sedar. Maknya sebelum dia tidur, dia makan nasi punyalah banyak, lepas tu dia tidur dalam keadaan kenyang sangat-sangat, kita gerak dia tak sedar, tak mau dia sedar. Bukan dia dah tersedar tapi dia buat tidur, tu lain cerita. Dia tak sedar langsung. Jadi ketika itu kalau kita kata bangun solat, dia faham ke? Dia sedar ke apa yang kita suruh? Dia tak sedar. Maka dengan sebab itu, apabila mereka bukan orang yang faham tentang hukum hakam ketika itu, maka dengan sebab rahmat Allah, mereka tidak dianggap sebagai al-mukallaf. Sebab kalau kita suruh juga mereka melakukan perintah Allah sewaktu mereka dalam situasi tersebut, ketika itu namanya at-takliful muhal. Kita telah menyuruh mereka melakukan perbuatan, ini adalah satu tanggungjawab yang mustahil. Sebab orang yang nak diberikan tanggungjawab itu sendiri tidak ahli. Maka kalau suruh juga dipanggil at-takliful muhalu. Beza dengan satu lagi at-taklifu bil muhal. Orangnya dah layak dah, jaga dah, memang orang mukallaf, tapi perbuatan tu pula tak mampu dia buat. Kita suruh dia terbang, angkat kaki duduk saya nak tengok kita terbang, dia tak mampu. Kita tak ikut arahan dah. Bukan masalah tak ikut arahan, perbuatan tidak mampu dilakukan walaupun orang yang disuruh tu mukallaf, maka dinamakan at-taklifu bil muhal. Okey, at-taklifu bil muhal. Okey, wa amma as-sahi was-sabi wal-majnun fahum ghairu dakhilina fil khitab lintifa'i at-taklif anhum lianna syart al-khitab al-fahmu wa hum ghairu fahimin lil khitab. Wa yu'maru sahi ba'da zahabis sahwi. Mungkin orang timbul soalan, oh mereka ni bukan mukallaf lah, habis kenapa orang yang dia tidur, habis waktu baru dia sedar, kenapa kita suruh dia qada? Kira-kiranya dia bukan mukallaf. Bila bukan mukallaf, kenapa kena qada? Dia tak buat benda salah. Macam budak kecil, bila dia dah balik, kena qada ke sembahyang dia yang tak lakukan sewaktu dia kecil? Tak. Jadi kenapa orang yang tidur disuruh qada, sedangkan dia sewaktu tidur bukan mukallaf? Dia tak diminta sembahyang, dia tak diminta sembahyang subuh, sebab dia tidak faham dengan khitab. Jadi kenapa dia perlu qada kalau orang timbulkan soalan? Kan budak kecil tak perlu qada, orang gila lepas dia sihat, dia kena qada ke?
dia tak kena qada. Kenapa orang yang terlupa atau orang yang tidur kena qada, sedangkan mereka juga bukan mukallaf? Ni soalannya. Lalu dijawab oleh Imam Al-Khattab, wa yu'maru sahi ba'da zahabis sahwi bijabri khalalis sahwi. Wa yu'maru sahi ba'da zahabis sahwi bijabri khalalis sahwi. Orang yang sahi, orang yang lalai, selepas hilang kelalaian mereka, mereka disuruh untuk menutup kelompangan yang berlaku sewaktu mereka lalai. Maknanya sewaktu tidur mereka telah melakukan ada perbuatan yang tak sempurna, iaitu mereka tak solat. Jadi bila mereka bangun, mereka kena solat. Mereka kena solat. Contoh, ka qada'i ma fatahu min as-salati wa dhamani ma atlafahu min al-mal. Contoh yang mereka kena buat walaupun sewaktu perbuatan itu, sewaktu mereka dalam keadaan tak sedar itu, mereka bukan mukallaf, tapi selepas mereka bangun mereka kena lakukan menutup segala kekurangan yang telah berlaku sewaktu mereka bukan mukallaf. Contoh seperti qada apa yang telah lepas daripada solat. Contoh lagi, mereka hendaklah membayar ganti rugi terhadap apa yang mereka telah rosakkan berupa harta benda. Katakan dia tidur tu, dia sambil tidur kaki dia tendang sana tendang sini, pecah habis semua buku orang pun. Dia pergi tidur atas buku, dia pergi kencing pula atas buku tu, dia sedar habis buku tu, rosak terus. Kawan dia geram, tunggu dia bangun, dia kata ganti buku aku. Dia kata saya bukan mukallaf. Ganti buku saya bukan mukallaf. Jadi orang tu kata betul kamu bukan mukallaf, tapi orang yang bukan mukallaf disebabkan as-sahi, bukan disebabkan benda lain. Kalau macam al-junun, dan juga disebabkan gila, dan juga disebabkan kanak-kanak, kalau berkait dengan Allah SWT mereka tak perlu kena qada apa. Tapi berkait dengan orang kena juga. Budak kecil contoh dia jalan-jalan pergi tendang tingkap orang pecah, ayah dia kata bukan saya yang tendang, anak saya tendang, anak bukan mukallaf. Memang anak bukan mukallaf, tapi duit aku siapa nak ganti kan, tingkap aku siapa nak ganti. Maka dia panggil, dia ketika itu dia bukan lagi al-hukmu taklifi, tapi dia panggil al-hukmu al-wad'i. Hukum wad'i tak disyaratkan orang yang terkait dengan hukum wad'i mesti mukallaf. Sebab tu bila kanak-kanak merosakkan harta orang, atau orang gila merosakkan harta orang, atau orang yang tidur ataupun dia tak sedar tadi, dia rosakkan harta orang, dia kena bayar ganti rugi semula. Sebab apa? Supaya dia menutup segala kelompangan yang berlaku sewaktu dia sedang lalai. Li wujudi sababi zalik. Sebab apa dia kena buat benda-benda ni? Kerana ada sebab yang menyebabkan dia kena menutup segala kelemahan yang berlaku. As-sabab kita belajar kan, ma yalzam min wujudil wujud wa min adamihi al-adam. Apa sebab yang menyebabkan dia kena tutup segala kelemahan yang berlaku? Maksudnya kalau dia pernah tinggal sembahyang, dia kena qada balik. Kalau kelemahan itu adalah dari sudut dia merosakkan harta orang, dia kena pastikan harta itu kembali sebelum dirosakkan, maksudnya dia kena bayar ganti rugi. Sebab apa? Apa sebab dia kena buat perkara itu? Kerana berlaku al-itlaf. Kerana berlaku itlaf, berlaku kerosakan. Dan yang kedua, waduhulul waqti. Yang kedua, kerana masuk waktu. Lepas tu kalau orang tidur sebelum masuk waktu, dia tidur sebelum masuk waktu, kemudian dia tersedar sebelum masuk waktu, dia kena sembahyang ke? Dia kena qada ke? Nak qada apa? Waktu tak masuk lagi. Dia tidur lepas isyak, dia tersedar pukul 2 pagi, subuh pukul 3 lebih katakan. Biaskan dululah subuh, sekarang 3 lebih, betul? Subuh apa tu kan? Subuh taklah pukul 5, senang cerita. Subuh pukul 5, dia sedar pukul 4. Dia kena qada sembahyang subuh ke? Nak kena qada apa? Subuh tak masuk lagi. Jadi tak ada sebab yang menyebabkan dia kena melakukan qada. Bila dia kena buat qada? Apabila waktu sudah masuk dalam keadaan berlaku itlaf.
itlaf pada hak sembahyang. Maka dengan sebab tu dia kena qada. Sebab ada sebab. Bila ada sebab adalah hukum, tak ada sebab tak adalah hukum. Apa sebab dia? Al-itlaf wa dukhulul waqti. Okey. Jadi kalau kita kira-kiranya masa dia tidur tu, dia bukan mukallaf. Dia bangun je, hukum baru kena kepada dia, iaitu kena buat apa yang dia tinggalkan sewaktu dia sedang lalai tersebut. Adapun dia sedang tidur, hukum tak kena kat dia. Kalau hukum kena kat dia, dia mukallaf. Dia punya gambaran mudahnya begitulah. Okey, ada siapa nak tanya? Hari ni perbahasan kita mudah. Tak macam hari tu baca 6 perenggan sampai 2 jam lebih. Kita tak akan buat selalu. Kadang-kadang je kita buat. Okey. At-takliful muhalu, kemustahilan itu disebabkan orang at-takliful muhal, kemustahilan itu disebabkan orang yang disuruh bukan mukallaf. Dia panggil at-taklifu al-muhal. At-takliful muhalu, kemustahilan berlaku disebabkan yang disuruh bukan mukallaf. Manakala satu lagi at-taklifu bil muhali, kemustahilan itu kerana perbuatan itu sendiri, perbuatan yang disuruh adalah tidak mampu dilakukan. Sama ada tidak mampu secara akal ataupun tidak mampu secara adat. Saya diminta untuk tumbuk dinding ni sampai pecah. Itu dipanggil taklif bil muhal. Saya mukallaf. Saya bukan orang gila. Saya bukan budak kecil. Saya bukan sedang tidur. Ketika arahan itu diberikan saya seorang mukallaf. Tapi masalah perbuatan yang disuruh tu secara adatnya, kalau saya tumbuk dengan tangan kosong sampai pecah, mana nak lepas? Bukan dinding yang pecah, tangan boleh pecah. Jadi itu adalah taklif bil muhal. Sebab kemustahilan bukan kerana saya bukan mukallaf. Kemustahilan kerana perbuatan yang disuruh adalah mustahil secara adat. Tapi kadang-kadang mungkin juga berlaku mustahil secara akal. Mustahil secara akal. Saya nak kamu sekarang berada di rumah Pahang. Dalam masa yang sama, saya nak kamu keluar dari rumah Pahang sekarang juga. Kamu kena keluar sekarang dan kamu tak boleh keluar sekarang. Sekali lagi, jangan keluar dan kena keluar sekarang. Kita kata ini taklif bil muhal, aklan terus. Mana boleh satu benda berhimpun padanya dua benda yang bertentangan. Dia kena keluar, dia tidak boleh keluar. Kalau contoh, itu contoh mustahil akal lah. Saya nak sekarang kamu mesti berada di Malaysia dan kamu juga dalam masa yang sama berada di Mesir sekarang. Tak mampu dia. Itu semua dinamakan at-taklif bil muhal. Tapi satu lagi namanya at-taklif bil muhal tapi secara adat. Saya nak kamu angkat kaki satu. Okey, dia angkat. Itu taklif yang okey lah. Bukan bil muhal, bil maqdur alaih. Okey, kaki yang dah angkat ni teruskan yang angkat. Kaki satu lagi angkat. Dan jangan jatuh. Dan jangan pijak bumi. Saya nak dua-dua terapung. Ini namanya taklif bil muhal. Tapi muhal ketika itu adalah muhal adatan. Sebab Allah mampu je. Boleh je nak bagi dia satu kemampuan untuk dia terapung begitu. Tak mustahil insya Allah Ta'ala. Jadi mustahil ada dua lah. Mustahil adat dan mustahil akal. Mustahil adat contoh, saya nak kamu pergi ke sungai Nil, kamu minum sungai Nil sampai habis. Saya nak kering je. Mustahil secara adat. Tapi kalau Allah nak kata kun, jadi tapi jadi wali lah. Okey. Jelas akhir antara taklif al-muhal dengan at-taklif bil muhal. Okey, tadi kita dah sentuh tentang orang mukmin termasuk di dalam arahan. Orang bukan Islam macam mana pula? Orang bukan Islam macam mana pula? Kecil je rasa mata. Khitabul kufar bi furu'i syariah. Yang dalam kurungan tu itu bukan daripada matan, bukan daripada kitab lah. Itu daripada muhaqqiq kawan saya sendiri. Ustaz Dia.
Qala rahimahullahu azza wa jal, wal kuffaru mukhatabuna bi furu'i syariah. Dan sebagai nuskah bi furu'i syara'i'. Yang kita hafal bi furu' asy-syara'i'. Minggu depan kita start beli hafal start beli hafal matan. Bawalah matan waraqat tu. Sebelum kita start kelas, kita ulang balik matan waraqat yang kita dah hafal. Wal kufar mukhatabuna bi furu'i syariah. Orang bukan Islam, orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka juga dipertanggungjawabkan terhadap hukum-hukum furu' dari sudut syariah. Furu' syariah ni apa dia? Hukum hakam fiqh. Hukum hakam fiqh. Jadi ucapan ini dikeluarkan kerana sebelum ini disebut yadkhulu fi amrillahi ta'ala al-mu'minun. Yadkhulu fi khitabillahi ta'ala al-mu'minun. Apabila sebut orang mukmin termasuk di kalangan orang yang mendapat tanggungjawab di segi perintah ataupun larangan, jadi ditimbulkan isu orang bukan Islam. Sebab adakah orang bukan Islam mereka juga dipertanggungjawabkan terhadap hukum hakam fiqh? Lalu kata Imam Al-Khattab dalam menghuraikan kalam Imam Al-Haramain Al-Juwaini, wal kufaru mukhatabuna bi furu'i syariah ala sahih, berdasarkan pandangan yang sahih. Maknanya ada satu lagi pendapat yang tidak kuat yang mengatakan orang bukan Islam mereka tidak dipertanggungjawabkan oleh Allah untuk melakukan hukum hakam fiqh. Yang disebut oleh para ulama isu ini adalah dari sudut hukum akhirat. Sebab di atas hukum dunia kita tak boleh paksa mereka, la ikrah fiddin. Mereka datang dalam masuk Islam, lepas tu mereka pun tak datang sembahyang Jumaat. Kita pun telefon, awak gimana? Jumaat baru ni? Saya dekat rumah, kenapa tak datang sembahyang Jumaat? Saya bukan orang Islam. Betul, kamu orang bukan Islam. Tapi dalam matan waraqat sebut apa? Wal kufaru mukhatabuna bi furu'i syariah. Baik, sebagaimana kami wajib sembahyang Jumaat, kamu pun wajib sembahyang Jumaat. Ingat, 3 kali kamu tak beri, munafik kamu. Dia kata saya bukan munafik, saya kafir terus, lagi senang. Kan? Jadi macam mana dia kena dihukum ke oleh kerajaan? Ni dah naik kerajaan baru ni kan. Dekat Dr. Zul boleh panggil mereka dan melakukan hukum sebat sebab mereka tidak melakukan solat Jumaat. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tapi kata orang bukan Islam bertanggungjawab terhadap hukum hakam fiqh di akhirat kelak. Maknanya di akhirat kelak mereka akan mendapat balasan api neraka kerana tidak beriman kepada Allah. Kata Syekh Hussein, bila tak beriman saja, balasannya kekal api neraka Allah selamanya. Setelah mereka kekal api Allah selama-lamanya, apa lagi yang mereka kena? Mereka akan dibalas, diseksa kerana tidak solat, tidak bayar zakat, tidak berpuasa, tidak menunaikan haji dan umrah, tidak itu, tidak ini, tidak itu, tidak ini. Tambah lagi, kalau mereka bunuh orang, tambah lagi, mencuri dua orang, tambah lagi. Maknanya mereka akan dikenakan azab kerana mereka tidak melakukan arahan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak meninggalkan perintah Allah, kerana mereka meninggalkan larangan, meninggalkan perintah Allah. Apabila mereka meninggalkan perintah Allah, buat apa yang Allah larang pula, mereka akan diberikan balasan dalam api neraka kelak. Tapi itu hukum akhirat, hukum dunia tak ada. Hukum dunia tak ada. Mereka kerajaan tidak boleh memaksa orang bukan Islam untuk melakukan hukum hakam fiqh. Melainkan kalau anda kata hukum hakam fiqh itu mesti mereka lakukan atas dasar orang kata apa, maslahah kaum muslimin dan juga orang Islam, orang manusia yang lain. Contoh macam biasa kita dengar di Malaysia isu arak. Bila orang bukan Islam minum arak, bawa kenderaan akan mabuk, yang akan meninggalnya bukan takat orang bukan Islam, orang Islam pun ramai meninggal. Jadi ketika itu kalau kita kata kamu tak boleh minum, dia kata saya tahu saya wajib untuk tidak minum, tapi itu hukum akhirat bukan hukum dunia. Kalau dia boleh hujah kita dengan begitu, kita kata betul lah, tapi masalahnya ada mudarat di atas hukum dunia. Maka kamu tidak boleh minum arak kerana selain daripada dia diharamkan di akhirat, nanti kamu akan kena azab kalau kamu minum arak.
Yang kedua, kalau kamu minum arak bukan takat di akhirat, di dunia pun kami dapat musibah dah. Maka ketika itu kerajaan berhak mengeluarkan hukum, dan orang bukan Islam ketika itu wajib mentaati. Okey. Kalau orang kafir itu mencuri, Ya, orang bukan Islam bila melakukan jenayah, mereka juga akan dijatuhkan hukuman. Cuma timbul, adakah hukuman itu berdasarkan hukuman Islam ataupun hukuman yang diputuskan oleh mereka sendiri? Kalau ikut mazhab Syafi'i tak adalah. Semua orang bukan Islam tertakluk pada hukum jenayah Islam. Cuma ada beberapa jenayah di dalam Islam mereka tak dianggap jenayah. Kalau mereka minum arak sama mereka di tempat yang tidak membahayakan orang, ikutlah. Mereka bertanggungjawab tapi tak kenakan hukuman. Okey. Tapi kalau mereka membunuh, mereka wajib dibunuh juga. Mereka mencuri, kalau ikut mazhab Syafi'i kena potong tangan juga. Okey. Itu dah kepada masalah fiqh tu. Okey. Wal kufaru mukhatabuna bi furu'i syari'ati 'ala sahih wa bima la tasihhu illa bihi, ay haula aidan mukhatabuna bima la tasihhu syari'atu aw tasihhu al furu' illa bihi, ay illa bihadza syai'. Wa ma hadza syai' wa huwa al Islam ittifaqan. Selain daripada orang bukan Islam, mereka bertanggungjawab, mereka tertakluk kepada hukum hakam fiqh. Kalau ikutnya mereka wajib solat, wajib puasa, berdosa berzina, berdosa itu, berdosa ini. Selain daripada itu mereka juga diwajibkan untuk melakukan satu perbuatan yang segala hukum hakam fiqh tadi tidak akan sah melainkan dengan sebab perbuatan tersebut. Apa perbuatan tersebut? Al-Islam, iaitu ad-dukhul fil Islam. Jadi mereka juga dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT untuk memeluk agama Islam ittifaqan. Ini secara kesepakatan seluruh para ulama. Semua di kalangan para ulama bersepakat bahawa orang bukan Islam mereka diwajibkan untuk memeluk agama Islam. Diwajibkan atas hukum apa ni? Hukum dunia atau hukum akhirat? Hukum akhirat. Maksud dia kalau di dunia, kalau mereka tak masuk Islam, adakah mereka kena ditangkap? La ikrah fid din. Jadi ada hukum yang dibezakan. Hukum dunia lain, dalam masa yang sama di akhirat mereka akan kena dengan satu hukuman yang lain. Di atas dunia mereka tidak dipaksa untuk meluk agama Islam, tapi dalam masa sama mereka diberikan pilihan. Kalau mereka tak terima Islam, mereka akan tanggung di akhirat kelak, iaitu kekal api neraka Allah selama-lamanya. Wal-'iyazu billahi min zalik. Yang ni tak ada khilaf. Masalah sebelumnya berlaku khilaf di antara sahih dengan muqabil sahih. Pendapat yang kuat mengatakan orang bukan Islam kena buat hukum hakam fiqh. Satu lagi pendapat kata tak kena sebab mereka bukan Islam. Kalau buat pun tak sah. Dia kata, oh ya ke saya kena semayang? Okey, saya nak semayang, semayang pun tak sah. Jadi ikut pendapat yang satu lagi, mereka tidak diwajibkan untuk melakukan hukum hakam fiqh. Ikut pendapat yang sahih, mereka wajib, tapi wajib atas hukum akhirat, bukan atas hukum dunia. Itu selesai tu masalah. Okey, ibadah tak akan sah melainkan dengan iman, dengan masuk agama Islam. Adakah mereka wajib meluk agama Islam? Ya, bil ittifaq. Secara ittifaq para ulama, mereka diwajibkan oleh Allah untuk memeluk agama Islam. Ini pun atas hukum akhirat. Atas hukum dunia, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Wa qawluhu liqawlihi ta'ala ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin hujjatun lil qawli salih. Tu dah nampak dah kena berhenti tu. Hujjatun lil qawli as-sahih.
Jadi kata Imam Al-Khattab, ucapan Imam Al-Haramain wa qawluhu ay wa qawlu Imam Al-Haramain li qawlihi ta'ala, ini kan dalam matan kan, wal kufaru mukhatabuna bi furu'i syara'i' wa bima la tasihu illa bihi wa huwal Islam, li qawlihi ta'ala hikayatan 'anil kufar qalu lam naku minal musallin. Cuma di sini didatangkan nuskah yang lain. Li qawlihi ta'ala ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Jadi kata Imam Al-Khattab, hadzal qawlu hujjatun lil qawli sahih. Jadi qawluhu ta'ala qawluhu ay qawlul musannif li qawlihi ta'ala ila akhirih, hadza hujjatun lil qawli as-sahih. Jadi firman Allah Ta'ala yang kita dengar tadi itu dalil bagi golongan yang kuat, bagi pendapat yang kuat yang mengatakan orang bukan Islam mereka wajib untuk melakukan hukum hakam fiqh. Sebab apabila di akhirat nanti, bila Allah tanya kepada mereka, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu semua ni dibawa masuk ke dalam api neraka saqar? Apa jawapan mereka di akhirat kelak? Qalu lam naku minal musallin, kami masuk dalam neraka saqar ni kerana dulunya kami tidak melakukan solat. Ni siapa ni? Orang bukan Islam. Adapun orang Islam masuk api neraka tak ada borak-borak dah, mati terus. Jadi semua perborak-borakan, perbincangan, semua ucapan ahli neraka yang kita dengar dalam hadis itu semua merujuk kepada ucapan orang bukan Islam yang masuk dalam api neraka Allah, yang mereka akan kekal tak mati-mati dalam api neraka. Adapun orang Islam yang jahat tapi dia mati sebagai seorang Muslim, lalu Allah takdirkan dia kena dibersihkan dalam api neraka dulu, dia masuk je api neraka tak ada menyembang, mati terus. Rahmat Allah kepada orang Islam. Sebab neraka bukan diciptakan untuk kita. Neraka diciptakan orang yang tidak mengakui bahawa Tuhannya adalah Allah Azza wa Jalla. Bagi yang mengakui Allah adalah Tuhan dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, neraka bukan tempat dia. Cuma ada orang jahat sangat perlu dibersihkan dalam api neraka. Lalu bila dibersihkan api neraka, cara ni dimasukkan dalam api neraka, bila masuk dia akan mati terus. Ini yang disebut kepada kami oleh Fadilatul Syekh Yusri bin Ushdi Al-Hasani. Jadi bila orang Islam meninggal dunia dalam api neraka, sampai waktu dia Allah Ta'ala keluarkan mayat mereka ni dan direndamkan dalam satu air, dia panggil Ma'ul Hayah, air kehidupan. Tumbuh balik semua jasad-jasad mereka yang tinggal tulang belulang ni, tumbuh balik elok, lalu dihidupkan oleh Allah SWT, lalu mereka dimasukkan ke dalam syurga. Mereka dipanggil sebagai Utaqa'ur Rahman, orang yang dibebaskan oleh Allah SWT. Cuma kalau istilah Utaqa'ur Rahman ni merujuk kepada orang Islam yang tak ada siapa pun yang tahu dia Islam, melainkan hanya Allah Ta'ala saja. Dia meninggal dalam keadaan dia sebenarnya mengakui Allah adalah Tuhan, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tapi dia mati dalam keadaan tak mengucap dua kalimah syahadah, sedangkan tak ada sebarang alasan. Malas dia, malas menyebut. Padahal dia sebut, dia bukannya kena paksa. Kalau dia sebut dia boleh kena tangkap, tu lain cerita. Ni malas nak sebut, tapi hati dia beriman kepada Allah. Allah takkan zalim hamba-hamba. Jadi lisan orang yang bagi syafaat pada Nabi macam Nabi Muhammad, kena kita ni melalui tanda sujud. Lepas tu ada orang ni diberi syafaat oleh kawan dia, ada orang ni malaikat beri syafaat. Last sekali semua mereka dah keluar, ada lagi api neraka. Sebab tak ada siapa di kalangan kita tahu tu adalah orang Islam. Yang tahu siapa? Allah Ta'ala. Lalu mereka ini yang akhir sekali dikeluarkan oleh Allah, lalu mereka digelar sebagai Utaqa'ur Rahman, orang yang dibebaskan oleh Allah SWT sendiri, kerana hanya Allah yang mengetahui hati mereka, yang mereka mengakui tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi dalam kubur orang bukan Islam sekarang ni tak mustahil juga dalam tu ada orang Islam. Cuma kita lah tak tahu. Tapi Allah Ta'ala tahu dalam hati, dan Allah tidak akan menjadikan api neraka tu tempat tinggal selama-lamanya untuk orang yang mengakui tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Okey. Jadi bila ditanya kepada mereka oleh penduduk api neraka ni, yang kamu masuk api neraka ni apa pasal? Dia kata, kerana kami satu ketika dahulu tidak menunaikan salat. Siapa yang bercakap ni?
Orang Islam ke? Nabi neraka? Tak, orang bukan Islam. Jadi tahulah kita daripada ayat Al-Quran ini satu hujah untuk membenarkan al-qaul as-sahih, membenarkan pandangan yang kuat, pandangan yang betul yang mengatakan orang bukan Islam mereka dipertanggungjawabkan oleh Allah untuk melakukan hukum hakam fiqh. Cuma kalau mereka buat atas dunia sekalipun tak diterima juga sebab tidak ada dilakukan syarat sah iaitu al-Islam. Dan syarat adalah ma yalzam min adamihi al-adam. Bila tak ada syarat tak sah lah perbuatan yang berhajat kepada syarat. Jadi kalau mereka sembahyang sekalipun mereka tidak sah ibadat mereka, maka dengan sebab itu nak pastikan ibadat mereka sah, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sebab itu mereka wajib juga untuk memeluk agama Islam supaya segala ibadah yang mereka lakukan sah. Tapi masuk Islam adalah atas hukum akhirat, tidak atas hukum dunia. Sebab tu orang bukan Islam tidak boleh dipaksa di atas dunia untuk memeluk agama Islam. Waqil, okey, ini pandangan yang kedua. Innahum ghairu mukhatabina bi furu'i syariah li'adami sihhatiha minhum qabla al-Islam wa 'adami mu'akhazatihim biha ba'dahu. Ini hujah yang digunakan oleh pandangan yang kedua yang mengatakan orang bukan Islam mereka tidak dipertanggungjawabkan oleh Allah untuk melakukan hukum hakam fiqh. Apa hujah mazhab yang kedua ini? Kata mereka ni orang bukan Islam ni mereka tidak dipertanggungjawabkan dengan hukum hakam fiqh dalam syariat kita ni kerana tidak akan sah segala hukum hakam fiqh tersebut daripada mereka kalau mereka lakukan sebelum mereka memeluk agama Islam. Sebab ibadah-ibadah ni dia memerlukan kepada syarat. Syarat sah ibadah adalah al-Islam. Apabila mereka melakukan ibadah sedangkan mereka tidak melakukan syarat, asyartu ma yalzam min adamihi al-adam. Bila syarat, kalau tak ada je syarat maka terbatallah al-masyrut. Oleh kerana al-masyrut sudah terbatal, mengapa kita nak suruh mereka melakukan perbuatan yang memang terbatal? Sebab tu mazhab yang kedua mengatakan orang bukan Islam mereka tidak dipertanggungjawabkan dengan hukum hakam ibadah atas dunia ni. Dan juga di akhirat nantilah. Sebab kalau mereka buat pun tak sah, katanya mazhab yang kedua. Dalam masa yang sama hujah mereka yang kedua wa adami muakhazatihim ay li adami sihhatiha minhum qabla al-Islam wa li adam muakhazatihim biha ay bi furu'i syariah ba'dahu ay ba'dal Islam. Pecahkan Tommy. Wa adami ay wa li adami muakhazatihim biha ay bi furu'i syariati ba'dahu ay ba'dal Islam. Ini hujah yang seterusnya yang disebut oleh Imam Al-Khattab, yang mana hujah ini hujah mazhab yang kedua. Mereka kata selain daripada hujah kami yang tadi, kalau buat ibadah pun ibadah tak sah, maka sebab itu mereka tidak diwajibkan melakukan hukum hakam syarak. Yang kedua kerana mereka tidak akan diambil tindakan dengan furuk-furuk syariat tadi apabila selepas mereka memeluk agama Islam. Orang bukan Islam akhirnya masuk Islam. Masuk Islam umur berapa? 50 tahun. Sepanjang 50 tahun dia wajib sembahyang. Kalau ikut mazhab yang kuat, dia wajib sembahyang sepatutnya. Okey, sekarang dia masuk Islam, dia kena qada ke tidak? Kalau dia mukallaf, kena qada. Dia mukallaf tak? Kata mazhab yang kedua, tanya pada kita. Dia ni dipertanggungjawabkan ke untuk qada? Tak. Maka ini menunjukkan dia bukan mukallaf. Kalau dia itu mukallaf, dia memang diminta oleh Allah untuk melakukan hukum hakam fiqh, walaupun kalau dia buat pun tak sah, tapi dia pada asalnya dipertanggungjawabkan. Maknanya ketika dia telah masuk Islam, kena tengok sepanjang daripada umur baligh dia sampai sebelum masuk Islam, berapa banyak sembahyang dia tinggal.
dia kena qada. Buktinya kita orang Islam kalau tinggal sembahyang 10 tahun kena qada tak? Kena. Sebab apa? Sebab kita adalah orang yang mukallaf. Bila kita meninggalkan sembahyang, bila sampai waktu kita kena qada. Orang perempuan tak apalah. Orang perempuan yang datang bulan tak boleh kena qada. Tapi orang perempuan yang datang bulan dia kena qada puasa pula. Jadi maknanya di sana kata mazhab yang kedua, kalaulah mereka bukan Islam ni dipertanggungjawabkan, nescaya mereka kalau masuk Islam mereka kena qada semua sembahyang tadi. Kenapa tak kena qada? Ini menunjukkan kalau tak kena qada menunjukkan mereka bukan mukallaf. Kata mazhab yang kedua. Nampak tak cara hujah mereka? Mereka ada dua hujah lah. Pertama, kalau mereka buat pun tak masuk, mereka tak sah. Jadi kalau itu buat apa kita nak wajibkan benda yang tak sah? Yang kedua, okey, kalau dia masuk Islam pun dia kena qada tak? Sebab apa tak kena qada? Menunjukkan mereka bukan mukallaf. Orang yang kena qada ni adalah mukallaf yang meninggalkan kefarduan. Apabila mereka tidak wajib kena qada, mereka bukan mukallaf. Suatu hayat mereka dalam kekufuran. Wa ujib, lalu dijawablah apa yang ditimbulkan oleh mazhab yang kedua tadi. Wa ujiba bi anna faidata khitabihim biha iqabuhum 'alaiha. Dijawab apa yang mereka timbulkan tadi, mazhab yang kedua timbulkan, dijawab. Mereka kata apa? Mazhab kedua kata apa? Orang ni mereka tak dipertanggungjawabkan dengan solat. Sebab kalau mereka sembahyang pun tak sah, maka tak ada faedah. Kita nak kata mereka wajib melakukan benda-benda kuat fiqh ni. Jadi mazhab pertama kata, siapa kata tak ada faedah? Ada faedah. Faedah apa? Faedah dari sudut akhirat. Sebab kalau mereka tinggal sembahyang, mereka akan diseksa di akhirat kelak kerana tidak melakukan sembahyang. Jadi ada faedah dia. Faedah dari sudut berapakah kapasiti azab yang mereka akan terima. Jadi orang bukan Islam yang baik, dia tak pukul orang, dia tak buat zalim dengan orang, tapi dia tinggalkan sembahyang, dia tinggalkan puasa zakat, main dia kena azab. Tapi azab mereka tidaklah seteruk orang bukan Islam yang jahat pula. Sebab jahat tambah dosa jahat pula. Mereka ni pula dosa sebab tak sembahyang, tak puasa, tak tunaikan haji, tak aurat, tu tonton. Yang orang satu lagi pula selain pada tak sembahyang semua, tambah lagi kerana mencuri, bunuh orang. Jadi dosa mereka lagi banyak, azab mereka lagi dahsyat. Sebab tu azab yang dikenakan kepada Firaun tak sama dengan azab orang bukan Islam yang ada di Malaysia, yang duduk tepi rumah kita, baik dia tak hari dengan kita, walaupun dua-duanya tidak beragama Islam. Sebab apa? Sebab dia ada kiraan dia ada merit dosa mereka, dia ada kiraan dosa dia. Jadi antara dosa yang mereka akan dipertanggungjawabkan kerana mereka meninggalkan sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya. Jadi mereka akan diazab berdasarkan berapa banyak mereka telah tinggalkan kefarduan-kefarduan tersebut. Jadi ada faedah jugalah, walaupun faedahnya berunsur akhirat. Wa ujiba bi anna faidata khitabihim biha iqabuhum 'alaiha ay 'ala furu'i syariah. Faidata khitabihim biha ay bi furu'i syariah iqabuhum ay iqabu haula 'alaiha ay 'ala furu'i asy-syariah. Wa 'adamu sihhatiha fi halil kufri litawaqqufiha 'ala an-niyyatil mutawaqqifah 'ala al-Islam. Okey. Kamu kata tadi ibadah tak apa, ibadah mereka tidak, ibadah mereka ni meninggalkan sembahyang, maka mereka kena azab mereka sebab mereka mukallaf. Habis kalau dia sembahyang dunia, kenapa ditolak sembahyang mereka? Jadi kata kita wa adamu sihhatiha wa adam sihhati furu'i syariah fi halil kufri litawaqqufiha ay litawaqqufi furu'i syariah 'ala niyyah al-mutawaqqifah 'ala al-Islam. Jadi ibadah memerlukan niat. Niat pula hanya akan sah kalau yang berniat adalah beragama Islam. Jadi sebab itu walaupun kita kata dia mukallaf, di akhirat dia akan kena azab sebab tinggalkan sembahyang, tapi mereka
Tidak pula sembahyang, kalau contoh muka saya kata, oh kau macam tu, baik saya sembahyang, kalau tidak saya kena pukul ke akhlak. Kalau sembahyang pun still tidak sah, sebab sah sembahyang memerlukan kepada niat. Niat hanya akan berlaku kalau yang berniat adalah seorang Islam. Jadi niat memerlukan kepada Islam, manakala sah sembahyang dan juga ibadah memerlukan kepada sahnya niatnya. Wa adam sihhatiha fi halil kufri li tawaqqufiha 'ala niyyatil mutawaqqifati 'ala al-Islam. Jadi dengan sebab itulah di dunia mereka tidak sah. Kalau mereka nak buat pun di atas dunia tak sah, sebab mereka perlukan Islam. Tanpa Islam niat tidak sah. Kalau niat dah tak sah, ibadah tidak sah. Macam mana nak pastikan ibadat sah? Masuk Islam. Bila masuk Islam, niat jadi betul. Kalau niat jadi betul, ibadah jadi sah sebab ada niat yang betul. Jadi benda ni mereka mampu buat, bukannya taklifil muhal ataupun taklifil muhal masuk Islam ni. Jadi masih lagi di bawah kemampuan mereka, tapi mereka tak nak masuk, khalas. Mereka akan tanggungjawab dengan Allah Taala di akhirat kelak. Maksudnya kita sebagai orang Islam kena pamerkanlah, kena sebarkan Islam, terserah mereka terima ataupun tidak, terserah pada mereka. Okey, antara yang ditimbulkan oleh mazhab yang kedua tadi, isu mereka ini tidak kena qada lepas masuk Islam. Maka ini menunjukkan mereka tidak menjadi mukallaf sewaktu mereka jadi dalam keadaan kekafiran. Jadi mazhab yang pertama kata balik, jawab balik, wa amma adamul muakhazati biha ba'dal Islam. Adapun tidak berlaku hukuman disebabkannya, iaitu disebabkan hukum hakam fiqh, biha di sini maksudnya bi furu'i syariah ba'dal Islam, fatarghiban lahum fil Islam. Mereka tak perlu kena qada selepas mereka masuk Islam. Kalau ikut konsep asal, mereka kena qada sebab perbuatan solat wajib, mereka tinggalkan sembahyang, mereka wajib qada. Qada pun tak sah. Kalau qada pun tak sah. Tapi lepas mereka masuk Islam, qada dah boleh sah. Betul tak? Sebab mereka boleh niat dengan sah. Niat memerlukan kepada Islam. Bila dah Islam, maka niat boleh jadi sah. Bila niat jadi sah, ibadah boleh sah. Jadi kenapa mereka tidak pula diminta qada? Jadi kata Imam Al-Hattab, fatarghiban. Adapun mereka tak kena qada tu, maka disebabkan targhiban, li ajli targhib, maksudnya disebabkan untuk memberikan galakan kepada mereka untuk memeluk agama Islam dengan sebab rahmatnya Allah Ta'ala. Kalau ikut berdasarkan semata-mata kaedah, mereka kena qada. Tapi Allah yang Maha Pengampun memberikan kelepasan kepada mereka supaya memberikan galakan orang bukan Islam untuk menerima agama Islam. Sebab kalaulah mereka ni mukallaf, makcik masuk Islam umur berapa? 60. Oh 60. Maknanya makcik mula orang kata apa, jadi dewasa umur berapa? Dia kata umur 10. Okey, 10, 20, 30, 40, 50, 60. 50 tahun makcik dalam keadaan bukan Islam. 50 makcik cuba tengok, kira jap. Dia kata nak kira macam mana? Okey, makcik kira ya. Dia pun buka dah kalkulator. Kenapa nak kira apa? Kira dapat zakat ke? Dia kata bukan dapat zakat makcik. Dapat zakat kita tanyalah balik kalau ada kan. Patut tu jadi 50 tahun, setahun dia berapa bulan makcik? Dia 12 kali 12. Jadi 600 bulan. 600 bulan, 1 bulan berapa kali sembahyang makcik? Letaklah ada 30 hari ya. Letak 30 hari. Lepas tu 1 hari kena 5 waktu. Okey, makcik kena qada 90,000 solat kata apa? 90,000. Maknanya 90,000 ya. Kalau macam tu memang aku masuk neraka jugalah, sudah je. Memang tak sebab qada. Dah halal, biarlah tak masuk Islam. Kalau masuk Islam masuk neraka, tak masuk Islam masuk neraka. Lebih baik tak masuk Islam. Kalau masuk Islam pun kena qada pun tak mampu, masuk neraka juga. Okeylah. Saya tak jadilah masuk Islam sebab nampak pakej masuk Islam susahlah. Masuk buang pinaka, tak masuk buang pinaka. Nampaknya pakej api neraka dengan sebab tak masuk Islam tu lagi senang. Relax, tak kena buat apa, betul masuk api neraka, senang. Yang ni pula kena sembahyang, kena letih tapi tak sempat nak qada, masuk neraka juga.
Jadi ada pakej mudah masuk api neraka dengan pakej yang senang. Dia ambil yang senang. Jadi kalau kita berpendirian begitu, naik orang tak masuk Islam lagi, sudahnya. Maka kita berkata al-Islam yajubbu ma qablahu. Islam akan memutuskan segala benda yang telah lepas waktu dia dalam zaman kekufuran. Dia tak perlu kena qada. Oh, dia jadi seronok, alhamdulillah dia masuk Islam. Jadi dia tak kena qada tu bukan kerana dia bukan mukallaf. Dia tak kena qada atas dasar nak menggalakkan mereka memeluk agama Islam. Kita keluar dari kaedah lah. Okey. Al-amru bi syai' nahyun an diddihi. Yang ni kita baca pada pertemuan akan datang, insya-Allah. Orang munafik masuk neraka mati terus kau. Tak, orang munafik mereka pura-pura masuk Islam. Mereka lagi teruk pada orang bukan Islam. Orang bukan Islam yang jelas-jelas bukan beragama Islam tu senang, dia tahu dia bukan Islam. Tapi yang berpura-pura masuk Islam ni, depan kita macam orang Islam, belakang kita mengarut Allah Ta'ala bukan ada Tuhan pun. Nabi Muhammad, mana ada Nabi tu? Ni semua tipu belaka ni, sesama demba atau seorang-seorang dia. Tapi dengan kita tak, selawat lah apa. Ini munafik contoh. Jadi mereka ni adalah berpura-pura memeluk agama Islam. Habis ayat Nabi kata ayatul munafik salah satu macam mana pula? Itu munafik dari sudut apa? Dari sudut amali. Kata Syekh Yusri, munafik ada dua jenis. Munafik i'tiqadi, satu lagi munafik amali. Munafik i'tiqadi ini yang maksud dia pura-pura masuk agama Islam. Dia nak berlakon depan kita. Padahal dia bukan Islam pun. Dia ingat dia boleh tipu kita. Tapi masalahnya memanglah kita tak tahu. Tapi kalau kita tahu ke, kita tak tahu ke, bukan apa benda kita dapat pun. Tapi masalahnya dia boleh tipu Allah Ta'ala ke? Tak boleh juga. Okey, ini munafik i'tiqadi. Dari segi i'tiqadnya adalah dia berpura-pura. Ada satu lagi dia panggil munafik amali. Dari segi amalan dia macam dia munafik. Itu yang Nabi kata ayatul munafiki salas. Tanda orang munafik ada tiga. Bila berjanji tak nak tepati. Bila dibagi amanah dia khianat, contoh. Maka ini bukanlah menunjukkan orang yang berakhlak dengan akhlak ni dia juga pura-pura masuk Islam. Tidak. Tapi kita kata sifat kamu ni macam sifat seorang munafik. Maksudnya kamu ini bercirikan ciri-ciri seorang munafik dari segi amalan. Yang ni tak keluar dari agama Islam. Ini tak keluar dari agama Islam. Cuma dia kena berhati-hati sebab perangai dia dah macam perangai orang yang pura-pura masuk Islam. Tapi dia bukan keluar dari agama Islam. Siapa bila kamu munafik yang akan kekal dalam api neraka Allah yang duduk di bawah sekali api neraka tu, itu merujuk kepada munafik yang berpura-pura memeluk agama Islam sebagaimana berlaku di dalam Masjid Dirar pada zaman Nabi. Mereka pura-pura masuk Islam, lepas tu mereka pura-pura buat masjid, mereka jemput Nabi jadi imam di masjid tu supaya dapat sokongan, lepas tu mereka boleh buat sembahyang jemaah, tipu, pura-pura, nanti ada sahabat yang akan pergi, lepas tu dah sambil-sambil dah ada jemaah, akan betul ke Islam ni? Asal Imam Muhammad buat macam tu, tak sepatutlah kena buat macam tu. Sikit-sikit tujuannya nak memurtadkan para sahabat. Ini munafik yang akan kekal dalam api neraka Allah selama-lamanya. Tapi kita atas dunia sekarang ni, kita dah tak ada wahyu. Jadi bukanlah satu kerja kita untuk melihat satu orang tu scan, awak ni munafik ni, awak tipu kan masuk Islam kan? Betul tak? Betul tak? Bukan kerja kita. Dan kerja kita bersangka baik sama kaum muslimin. Dia jahat, dia tak dengar cakap Tuhan, kita tak tahu hati dia macam mana. Oleh kerana zahir dia masih berkata dia sebagai muslim, nahnu nahkum bil zawahir wallahu yatawallas sarair. Kita berhukum secara yang zahir, biarlah Allah pula yang akan meneliti hati dia macam mana. Kalau dia munafik, kita tak rugi pun. Ke akhirat dia kena dengan Tuhan. Kalau dia bukan munafik, kita akan bersama dengan dia di syurga kelak. Kan? Sebab semua orang Islam macam mana sekalipun akan ke dalam syurga juga nantinya, insya-Allah. Clear? Okey. Okey, ada sebelum soalan? Silakan. Dia dalam satu perbahasan, boleh tak kita berdoa minta azab dia dikurangkan? Boleh. Kita boleh berdoa kepada Allah Ta'ala minta azab fulan bin fulan di kalangan orang bukan Islam dikurangkan.
Contoh, ya Allah, kita ada kawan ni Tuhan, kita dah ajak masuk Islam, tak nak masuk Islam, okay, khalas la ikrah fid din, tapi dia baik sangat-sangat, akhirnya meninggal. Sedihlah kita pun sebab dia meninggal bukan Islam. Boleh tak kita angkat tangan, ya Allah, kurangkanlah azab dia, ya Allah, dia baik, ya Allah? Boleh? Allah boleh ampunkan dosa dia. Tapi dosa yang tak diampun, dosa apa? Syirik. Sebab tu dia akan kekal dalam api neraka Allah juga. Tapi azab dia boleh diringankan kalau Allah nak ringankan. Tapi tetap dia akan diazab juga. Tak ada istilah, oh saya walaupun duduk api neraka selama-lamanya tapi tak kena azab langsung. Buat relax lah. Orang semua kena hentam. Saya sedap duduk dalam rumah pembaginya tu ya. Tapi itulah, tengok pemandangan tak cantik lah kan. Kalau tengok kawan-kawan syurga tu mesti best. Ni makan pun mesti biasa je. Tak adalah dalam api neraka still kena juga kan. Cuma azab dia boleh dikurangkan ya. Kalau macam tu okey, silakan lagi katanya tadi. Dalam masalah alladhi yadkhul wa ma la yadkhul. Syarat khitab adalah faham. Dan apa topik bagi faham khitab tu? Adakah memungkinkan satu orang tu dia tidak sahih, tak sobi, dia bukan majnun, dia balik akan cukup, tapi dia tu sampai tahap yang tak faham, menyebabkan dia tu juga tak jatuh mukallaf katanya. Contoh? Tak tahu mungkin boleh jadi sebab okey, kita ambil satu contoh. Mungkin juga dia buta dan pekak. Dia buta dan pekak. Tapi dia cakap elok. Dia cakap memang dia cakap dengan dahsyat dengan formula tu, formula ni saintis. Tapi apakan daya, dah dia buta, dia pekak pula. Dia boleh cerita kat orang je. Orang nak bagi tanya dia tahu nak jawab sebab dia pekak. Okey? Dia pekak, dia buta, tapi dia berakal. Dia bukan orang gila. Dia bukan sahih. Tapi adakah dia mukallaf? Kita nak beritahu dia tentang Islam macam mana? Nak buat isyarat, dia buta. Cakapan dia pekak. Ini contoh bukan mukallaf juga. Kalau macam orang buta baru masuk Islam, dia ada tu jadi mukallaf atau ya, orang yang baru masuk Islam dia jadi mukallaf. Cuma semestinya lah dia tak mampulah nak buat hukum tu segerebok begitu, maka berlaku tadris jugalah bagi dia. Kan? Contoh dia baru masuk Islam, macam ni kita nak ajar semua, kita ajar sikit-sikit lah. Sikit-sikit sebab dia dalam proses pun nak belajar. Okey. Tapi contoh dia wajib semayang, cuma mungkin dia semayang tapi Fatihah tak pandai lagi. Sebab tu kata Syekh Husri, mazhab Imam Abu Hanifah banyak menyelesaikan isu orang baru masuk Islam. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah senang. Nak wuduk, awak buat macam saya buat, dia tak niat pun tak apa. Awak semayang, awak buat macam saya buat, selesai. Jadi isu tak nak kena niat, tak kena niat tu kita nak terang pun mungkin susah sikit peringkat awal kepada orang muka Islam. Tapi mazhab Imam Abu Hanifah banyak selesaikan. Tapi dia selesai. Dia selesai menjadi seorang mukallaf. Dia selesai menjadi seorang mukallaf kalau dia akil dan juga baligh lah. Dan bukan sahih. Cuma mungkin dia masuk Islam tapi dia tak tahu yang tu wajib. Maka ketika tu dia termasuk sahih. Contoh dia masuk Islam, lepas tu hari Jumaat kita terlupa nak call dia. Dia mana tahu kena sembahyang Jumaat. Lepas tu lepas sembahyang telefon, entah mana? Dia kat rumah lepak-lepak, tak sembahyang. Kenapa? Tu ya ke, ingatkan itu saja nak buat demonstrasi kata. Kan? Mana saya tahu. Jadi dia jadi sahih. Bila sahih dia dapat tahu, kita kena ajar dia, okey, benda awak ni awak kena buat sebab awak ketinggalkan apa semua. Kita terangkan balik kat dia. Okey. Jadi isu orang bukan Islam bila masuk Islam dia terus jadi mukallaf kalau dia akil baligh. Dalam masa yang sama ada jugalah orang yang dia tidak dianggap sebagai mukallaf kerana Islam tak sampai kepada dia. Sama ada contoh tadi, dia buta dan pekak. Walaupun dia berakal, walaupun dia boleh bercakap dengan elok, idea dia bernas, dia orang yang bukan gila lah, tapi masalah kita tak dapat sampaikan Islam kepada dia dengan sebab dia pekak dan buta contoh. Dan ataupun dia tinggal jauh daripada orang,
Di zaman-zaman dulu dia tinggal jauh pada orang. Dia tinggal jauh dan dia tak dapat maklumat Islam dengan betul. Kalau ikut sebagian guru kita, begitu juga orang-orang bukan Islam yang mendapat gambaran Islam yang salah. Dia juga termasuk di antara orang yang ghair mukallaf dari sudut itu. Sebab dia makzur, dia benci dengan Islam sebab yang dia dapat Islam jahat. Tak ada orang bagi tahu dia dan dia pula tak jumpa yang menunjukkan Islam ni betul. Maka dia juga dimaafkan. Sebagai ulama kita lah yang mereka ni dipanggil sebagai ahlul fatrah. Tapi ala kulli hal di akhirat nanti yang pastinya Allah tidak akan berlaku zalim kepada hamba-hamba. Kalaulah dia masuk api neraka, dia masuk dengan sebab keadilan Allah. Dia tidak akan sama sekali dizalimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh tak kita lambatkan keislaman sebab nak ada basic Islam? Tak boleh. Kalau dia nak masuk Islam, kena masuk Islam juga. Dia nak masuk, saya nak masuk Islam sekarang. Minggu depan lah. Kalau ini dalam mazhab Syafi'i ni. Kalau mazhab lain tak pasti. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau dia dah nak masuk Islam tapi kita tak nak Islamkan dia lagi, mari kita redha untuk dia berada dalam kekufuran. War ridha bil kufri kufrun. Sehingga disebut dalam kitab-kitab fiqh, kalau seorang khatib sedang berkhutbah, tiba-tiba sedang dia berkhutbah hari Jumaat tu, masuk dalam masjid atau orang bukan Islam, dia kata, wahai tuan khatib, aku nak masuk Islam. Khatib kena berhenti Islamkan dia dulu. Kalau khatib kata intazir lahza stand musda waktu ba'da salat insyaallah ba'da khutbah intazir kun huna ijlisuna, mereka kafir khatib tu. Sebab dia telah redha untuk orang tadi hidup beberapa saat dalam kekufuran. Tapi ini dalam mazhab Imam Syafi'i kita dah. Adapun realitinya, segi fatwanya tu kena rujuk tu lah mazhab-mazhab lain kalau ada. Tapi yang kita belajar dalam mazhab Syafi'inya begitulah. Okey, ada sebarang soalan? Lalai tu orang yang tak dia kira yang boleh dipalak. Okey. Sebab tu dia lalai. Adakah suatu lalai tu dia tinggal satu keluarga dia besar. Dia solat. Dia tinggal solat sewaktu dia tengah lalai. Okey. Adakah dia besar? Tak. Dia tidak berdosa. Isyak ke subuh. Tinggal subuh. Adakah dia besar yang qada? Tak. Dia tidak berdosa tapi dia wajib qada. Kenapa dia tak berdosa? Sebab dia ghair mukallaf. Sewaktu dia tinggalkan sembahyang tu, dia ghair mukallaf. Bila dia ghair mukallaf, tak berlaku isu dosa pahala pada dia. Kenapa dia kena qada? Sebab datang arahan baru minta dia qada. Jadi arahan kedua, dia ada arahan baru. Bukan sebab dia mukallaf. Beza kalau dia tak sembahyang. Apa tak sembahyang? Nantilah. Tinggal lagi minit. Alah, Tuhan Bapa pengampun. Akhirnya habis subuh, dia tak sembahyang. Dia berdosa sebab dia ketika itu bukan tidak mukallaf, dia adalah mukallaf. Seorang mukallaf yang meninggalkan sembahyang berdosa. Tapi orang yang tidur sebelum masuk waktu, dia dah tidur, sewaktu sepanjang waktu dia tak sedar langsung, dia ghair mukallaf. Maka ghair mukallaf tidak berdosa. Tapi dia tinggal sembahyang, betul dia tinggal sembahyang, tapi dia tinggal sembahyang dalam keadaan dia bukan mukallaf. Maka isu dosa pahala tak berlaku pada dia. Okey, apa tu selepas dia tersedar, datang arahan ke seterusnya kepada dia. Masa dia tidur, arahan tak kena kepada dia. Arahan kena sembahyang subuh tak ada. Lepas dia bangun tidur, ya Allah, tak sembahyang subuh, terlewat. Maka arahan baru kepada dia, ada satu arahan baru kepada dia, sila qada solat yang kamu tinggal sewaktu kamu tidur. Dia tak sembahyang, dosa. Kalau tak nak qada, dosa. Sebab dia telah, ketika dia menerima arahan itu, dia adalah mukallaf. Arahan untuk qada tu dia mukallaf. Maka dia tidak dosa. La qadarallah. Satu orang dia tidur sebelum subuh. Dia sedar-sedar gila terus. Dia kena qada ke? Dia lah masa tidur ghair mukallaf. Bangun-bangun ghair mukallaf. Tak adalah kefarduan yang kena kepada dia. Tak ada. Dia tak perlu kena qada lah kan. Sebab dia gila. Orang gila macam nak qada pula.
Tapi kalau dia baru bangun tidur tak gila, orang tak gila, dia adalah mukallaf. Bila mukallaf datang arahan supaya kena qada. Cuma dalam isu ni dia wajib qada, tapi qada yang bersifat muassa'. Sepanjang hidup dia lah. Sebelum dia meninggal dunia dia kena qada. Clear? Alhamdulillah. Suami kan tak termasuk dalam khitab. Okey. So Khitab taklifi. kalau perkara akidah kena Tak. pada suami. Cuma wajib kata ibu ayah dia. Dia sendiri tak wajib nak berakidah sebab dia masih lagi ghair mukallaf. Tapi mak ayah dia wajib mengajar dia akidah Islam. Wajib suruh dia sembahyang kalau dia dah umur 7 tahun. Maknanya siapa yang mukallaf? Mak ayah dia. Maka mak ayah dia dapat arahan cuma kena tuju pada anak dia. Ayah ni diperintahkan untuk suruh anak dia. Anak tak nak sembahyang, tak dosa. Kalau anak kata, ayah, saya bukan mukallaf lagi, ayah. Boleh tak jangan gerak saya subuh? Saya tahulah saya bukan mukallaf. Nanti kalau saya dah mukallaf, saya sembahyang lah. Dosa kan anak dia cakap itu? Tak dosa. Tapi ayah dia kena juga latih anak dia untuk solat. Kalau dah umur 10 tahun dia kena ni rotan semua kan. Tapi rotan yang tidak teruk lah, bukan rotan yang berpatah riuk lah. Maknanya ayah dia dipertanggungjawabkan untuk didik anak dia mengenal Allah, mengenal Rasul. Itu bukan sekarang kita kata budak tu memang tak mukallaf, tapi ayah dia mukallaf. Tapi kalau budak tu tak nak, tak adalah, saya tak percayalah, maknanya anak dia tak dosa sebab anak dia bukan mukallaf. Clear? Dahsyatlah soalan kamu. Makin tengah malam makin dahsyat soalan ni. Okey. Wallahu taala a'lam. Kita tangguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافل اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم عدد معلومات كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.